Audio Jungle. Siapa kata kita gagal? Tajuk kita malam ini keterancaman Melayu. Siapa kata kita menggadaikan maruah orang Islam Melayu? Bahkan kita berjaya memartabatkan tabung haji kembali semula ke landasannya yang betul. What failure are you talking about? Apa kegagalan yang cakap tadi? Kamu tak bercakap orang Melayu yang menggagalkan tabung haji. Kamu tak bercakap orang Melayu yang menimbulkan skandal tabung haji, mengeluarkan dividen tanpa mengikuti undang-undang. Walaupun rugi, keluar juga. Kamu tidak bincang bagaimana defisit tabung haji semakin menurun. Kamu tak bincang bagaimana 9 juta para pendeposit berada dalam keadaan bahaya. Tapi bila kami pulih tabung haji, kamu kata Pakatan Harapan tak bela Melayu Islam ni. Ini politik songsang ni. Dia sudah jadi terbalik. Yang bela jadi anti, yang merosakkan jadi hero. This has to stop. Saya Menteri, satu akta yang kita buat di Parlimen. Nama dia Akta Profession Guaman Syar'i. You know, you have the Syariah lawyers. You have the civil lawyers. Syariah lawyer dulu, dia tidak ada badan yang nak kawal dia. Professionally. Macam adanya lawyer-lawyer civil. Dia ada bar council. Syariah dia tidak ada bar council. You imagine ni yang nak bela Islam ni, nak bela Melayu ni. Peguam pun you tak boleh bela. Macam mana peguam ni nak bela Islam di Mahkamah Islam kalau you tak bela dia? Saya jadi menteri 22 bulan saja. Pada 2019 Oktober kita berjaya memperkenalkan akta, iaitu nama dia Akta Profession Guaman Syar'i. I'm telling you this so that you understand. Kalau saya anti-Islam, anti-Melayu, tak bela Melayu, kenapa saya nak buat ni semua? Because pembelaan itu bermakna you bagi dia ruang secara profesional yang diperuntukkan oleh undang-undang. In 2019, and untuk pengetahuan rakan-rakan yang mendengar ceramah kita malam ini, selama berbelas tahun undang-undang ini gagal dibawa oleh UMNO yang menterinya dulu dari UMNO. 12 tahun lebih tak boleh bawa. Saya tak sampai 2 tahun sudah lulus di Parlimen. Tell me, where do I fail? You berbelas tahun you tak boleh bawa ke Parlimen. I tak sampai 2 tahun I boleh lulus bawa, dan dilulus tau. Dan telah digezetkan. You buka Akta Profession Guaman Syar'i 2019. Mana itulah masanya yang kita telah bawa dan telah digezetkan. Beberapa belas tahun kamu gagal untuk membela para peguam syar'i, syariah lawyers. Saya tak sampai 2 tahun boleh buat akta untuk menjaga profesionalism mereka. Tell me rakyat Malaysia, how can you say I fail? And how can you say they are better than me? Ni, negara kita dah jadi songsang. Berbelas tahun kawan ni tak dapat bela para peguam syar'i, bagus. Kita tak sampai 2 tahun boleh buat satu akta supaya bela peguam-peguam syar'i, oh, fail. Something wrong with our people. Something wrong. They have poison to the extent that we cannot differentiate between what is good and what is bad. Rosak negara kita. Jadi saudara-saudara, 22 bulan apa kita boleh buat? Dan kita telah merancang dasar Islam semasa saya menjadi menteri yang berasaskan kepada dasar compassionate. Mana saya bukan cakap retorik. Saya sudah bertemu dengan raja-raja Melayu. Saya bertemu dengan semua stakeholder yang ada kuasa di dalam bidang pentadbiran Islam.
baik di peringkat negeri maupun di peringkat federal. Dan mereka telah menerima dasar compassionate ini yang kemudiannya diluluskan oleh Kabinet pada 2019. Untuk bajet 2020, kita telah dapat bajet 10 juta supaya dasar ini diketengahkan kepada seluruh rakyat Malaysia, supaya Islam itu dilihat sebagai Islam yang compassionate, Islam yang mengambil kira kepelbagaian kaum dalam negara ini, serta undang-undang yang ada, dan Islam sebagai agama resmi, persekutuan dan agama lain bebas untuk diamalkan. How can you say I fail if you did not give me the chance to implement it while I have been endorsed by the Rulers Council and the Cabinet that this is the policy of the nation? How can you say I fail? Wahai orang Melayu khususnya, kenapa anda kata saya gagal? Hari ini kita tanyalah dekat Menteri Agama ini, apa dasarnya? Tak tahu. Apa yang dia guna untuk memastikan keterangkuman kaum dan sebagainya, sehingga Islam sebagai agama resmi itu benar-benar dilihat dan dihormati sebagai agama resmi? Apa dia buat? Tak tahu. And yet dia kata dia lagi bagus. Apa ini? What happened to us? Jadi saudara-saudara, we did not fail. We were wrong. Kita tidak pernah gagal. Kita telah dirompak di siang-siang hari. Pengkhianatan yang berlaku itu hari ini di atas nama kaum, di atas nama agama yang sempit, mereka mentadbir sekali lagi. Dan mereka nak kekal fokus berkuasa. Dan sebab itu kita tengok 2 tahun mereka menjadi kerajaan Perikatan Nasional dan juga disekongkol oleh UMNO dan juga PAS. Huru-hara negara dibuatnya. Pelabur asing lari. Kenapa mereka lari, saudara-saudara? Sebab dia tak percaya kepada undang-undang yang ada. Kerana undang-undang kita double standard. Undang-undang yang dikatakan undang-undang kayangan. Undang-undang VIP, maknanya VIP lepas, rakyat kena. Undang-undang yang tidak memberi jaminan kepada pelabur kalau berlaku apa-apa, di mana dia akan dibela oleh undang-undang kalau dia melihat berlakunya diskriminasi di dalam pelaksanaan undang-undang. Pelabur lari. Isu yang mereka mainkan sentimen perkauman masa kita jadi kerajaan, mereka tak dapat selesainya hari ini. Isu adil selesai. Tapi itulah yang mereka guna untuk menaikkan semangat kebencian orang Melayu, orang India dan sebagainya. Apa lagi isu yang mereka gagal, yang mereka heboh bising-bising waktu itu? Mereka kata tentang isu Islam. PAS ni kata dia nak buat hudud. Saya jadi Menteri Agama, dia tanya Parlimen, saya kata ada perkara lain yang perlu kita tumpukan. Macam tadi, peguam-peguam tidak dibela, peguam syar'i. Hakim-hakim syar'i perlu dibuat pembelaan. Isu pentadbiran Islam yang undang-undang syariah dia itu berbeza antara satu negeri dengan satu enactment syariahnya berbeza antara satu negeri dengan satu negeri. Oh, dia kata, ini perkata harapan, tak mau buat hudud. Sekarang dia jadi kerajaan. Kita tanya, Inna deh, mana itu hudud? Hingga mana? Hilang. Pasal apa? Pasal itu retorik saja. Dia pun tahu tak boleh buat. Dia sudah tahu tak boleh buat, tapi dia bercakap juga pasal guna sentimen kasih orang marah sama kita. Apa polisi dia hari ini? Kita pun tak tahu. Jadi saudara-saudara, hari ini kerana pengkhianatan itulah huru-hara negara. Sebab saya menyatakan di sini, kerajaan yang ada hari ini tidak fokus untuk membela rakyat. Yang dia fikir hari ini apa? Buat state election. Dia buat state election Melaka. Sekarang dia buat state election Johor. Sekarang nanti dia mau fikir mau buat state election mana? Itu Kedah.
Nanti dia mau buat state election kita punya Perak. So, saya tanya kepada rakyat Malaysia, you nak harap ni sebuah kerajaan yang dia hanya fikir untuk dia survive dan dia menyusahkan rakyat untuk memastikan dia berkuasa. So, orang tak kata dia pengkhianat. Can you accept such a government? Kita tak boleh accept kerajaan macam ni. Okey. Pakatan Harapan stand. Let it be known to all the public. Now listen to us. Kita ambil satu sikap yang melihat kepentingan negara dan kestabilan politik lebih utama daripada rasa sakit hati kita dirampas di tengah jalan. Dua orang ingat, kita sudah syok jadi kerajaan. Bukan kita tipu, jadi baik-baik betul punya. Tiba-tiba kena halau pula, apa you rasa? Sakit tak boleh tidur malam. Tapi Pakatan Harapan leaders, we come to our sense, not our emotion, that the nation, country, negara ini lebih dahulu. Kita tak mau berentak, bergaduh. Kita letakkan kestabilan politik itu sebagai yang utama. We have tried to gain back the mandate, but with God's will, we didn't make it. So apa nak buat? Kita come into the realization that we need to create a stable political environment. Sebab itulah kita kata, ayo kita tumpukan kepada kestabilan politik. Bela rakyat. Tapi kita minta kepada kerajaan dengan syarat. Syarat itu mana apa yang kita mahu. Kestabilan ini, it's not for free.